Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya kita syukur untuk menyambung semula pengajian kita ini. Kita masih lagi dalam Kitabus Salah, bab Sifatus Salah. Kitabus Salah, bab Sifatus Salah, bab sifat salat, daripada kitab Bulughul Maram yang dihimpunkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kebetulan pada hari ini ialah hari 12 Rabiul Awal, dan Nabi SAW, tarikh ini merupakan antara tarikh yang disebut oleh ahli-ahli sejarah sirah sebagai tarikh kelahiran Nabi SAW. Ahli-ahli sirah menyatakan Nabi SAW itu lahir pada 8 Rabiul Awal. Di kalangan mereka menyatakan Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Dan pendapat 9 Rabiul Awal ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam bukunya yang terkenal Ar-Rahiqul Makhtum, yang merupakan kitab sirah yang telah mendapat anugerah di zaman ini di atas penyusunan dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh beliau. Beliau mengambil daripada pendapat Sulaiman Al-Mansur Furi dan juga Mahmud Basha yang menyebut bahawasanya Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Di kalangan orang Islam terkenal Nabi itu lahir pada 12, juga pendapat di kalangan masyarakat Islam Nabi itu lahir pada 12 Rabiul Awal, pada hari yang ini, pada hari Isnin. Namun yang pasti ahli-ahli sejarah hampir tidak berbeza. Nabi itu wafat pada hari Isnin pada 12 Rabiul Awal. Jadi tarikh 12 Rabiul Awal ini adalah merupakan tarikh kewafatan Nabi SAW. Yani walaupun mereka banyak berbeza, adakah Nabi lahir pada 8, 9 ataupun 12, ada yang berpendapat pada 17 Rabiul Awal, ada yang berpendapat Nabi lahir pada bulan Ramadan. Namun mereka semua hampir bersetuju Nabi itu wafat pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin. Maka ini adalah merupakan peristiwa yang paling besar ataupun musibah yang paling besar yang menimpa para sahabat Nabi SAW. Semua musibah selepas daripada kewafatan Nabi adalah kecil, tidak dapat dibayangkan dalam diri para sahabat besarnya berita mendengar wafatnya Nabi SAW. Apapun, di samping yang merayakan ataupun yang bergembira dengan hari kelahiran Nabi, Maulidin Nabi, patut tak kita bergembira dengan kelahiran Nabi? Bukan saja patut, wajib kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tentulah kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, Karena lahirnya insan yang membawa cahaya kepada manusia.
hidayah daripada Allah Jalla wa'ala. Cumanya adakah kita nak kena bawa spanduk jalan atas jalan, ataupun kita nak kena buat tertentu? Kita akan sentiasa menyebut Nabi SAW, menceritakan tentang sirahnya dan mempertahankannya. Ia tidak terbatas pada hari-hari tertentu, tetapi ia senantiasa Nabi itu. Pada hari apapun kita berada, kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi dan bergembira dengan hari baginda menerima wahyu dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan baginda, sehinggalah diwariskan kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hadis kita ni. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura as-salah. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Maksudnya an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nanti kita akan sebut tarjamatus Sa'ad. Tentang Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna duburas salah. Adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulunya minta perlindungan dengan perkara-perkara ini, duburas salah, di belakang salat, yakni pada penyudah salat. Dibaca dengan duburas salah bil fath kerana ia adalah zaraf zaman, masa. Wa indana ba'da talaba min al-Yaman wa ghairiha min buldan al-Arabiyyah. فبعد طلبة يطلبون مني أن أشرح الحديث باللغة العربية، لكن نظرا إلى أن معظم الحاضرين لا يفهمون اللغة العربية إلا كلمات، فأنا أشرح باللغة الملايوية، وبعد عبارات العربية إن شاء الله ستفهمونها أنتم. Ada pelajar-pelajar Arab ni, mereka kata syarah lah dalam bahasa Arab. Saya kata kalau bersyarah bahasa Arab, semua tak faham, 2-3 orang lah kan. Tapi tak apa, tengok mereka daripada Yaman, pelajar-pelajar Kuibs. Tuan-tuan, ramai tuan-tuan kan tengok pelajar-pelajar Kuibs daripada Yaman, daripada Afrika, daripada Indonesia, ramai negara. Kalau tuan-tuan lihat, mereka datang jauh daripada negara mereka untuk mari belajar di negeri Perlis. Sebab itu tuan-tuan santuni mereka. Jumpa mereka-mereka ni, anak-anak kita ni talabah talib min Yaman wa ghairuhu min talabat min al-Yaman. Pelajar-pelajar daripada Yaman ni bolehlah jumpa daripada Afrika, daripada apa. Mudah-mudahan ada juga anak angkat ke apa daripada Afrika, daripada apa. Mereka datang jauh belajar ilmu. Mari ke negeri kita. Ambil peluang untuk melakukan kebaikan. Jika tuan-tuan memberi pada mereka, memberi pada orang fi sabilillah, kerana mereka datang belajar dengan jauh. Okey. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya yata'awwadhu bihinna duburas salah. Nabi itu meminta perlindungan dari hal-hal ini, duburas salah, yakni di belakang salat, yakni pada penyudah salat. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl. Tapi ya Allah, aku minta perlindungan denganmu, sesungguhnya Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku
a'udzubika, minta perlindungan denganmu, minal bukhli, daripada kebakhilan. Wa a'udzubika minal jubni, aku minta perlindungan denganmu daripada jubni, penakut. Nabi minta lindung daripada penakut, cowardice, penakut. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur, aku minta perlindungan denganmu daripada dikembalikan kepada penghujung. Arzalil umur ni pada umur yang tak baik, yakni umur tua, nyanyuk, senility, tak nyanyuk. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku minta jauh daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr, aku minta jauh denganmu daripada azab kubur. Ini merupakan hal-hal yang mana Nabi SAW telah minta di dalam selepas daripada salat. Kita akan syarahkan hadis ni. Hadis ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, di dalam Kitabul Jihad. Dia meriwayatkan hadis ini, dan Imam Bukhari juga diriwayatkan hadis yang hampir sama ni ialah Imam Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Musa bin Ismail, daripada Abu Awanah, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Amr bin Maimun, dia kana Sa'ad, adalah Sa'ad, saya akan cerita Sa'ad, yu'allimu banihi, dia mengajar anak-anaknya, teach his sons, dia ajar anak-anaknya. Haula'il kalimat, kalimat-kalimat ini yang kita baca. Sa'ad ajak anak-anaknya. Kama yu'allimul mu'allimu al-ghilman al-kitabah, macam mana guru mengajar budak cara tulis. Yang ni ajar betul-betul. Kan macam kalau guru yang nak ajar anak budak-budak macam mana how to write pada hari-hari awal, kena bagi dia betul-betul ingat A, B, C, alif, ba, ta. Kama yu'allimu al-mu'allimu al-ghilman al-kitabah, dia kata. Macam mana guru mengajar pelajarnya, budak-budak, untuk menulis. Dan baru sampai kepada hadis ni, bahawa Rasulullah minta jauh daripada ni, iaitu dia punya intro kepada hadis, bahawa Sa'ad ajar hadis. Sa'ad ni siapa? Kita selalu dengar Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Malik bin Uhaib Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Makki. Malik Abi Waqqas tu adalah nama dia Malik bin Uhaib, bapa Sa'ad tu, tapi dia lebih dikenali dengan kunyah dia. Kunyah ni gelaran Abu ni, Abu Waqqas. Pasal apa nama? Tanya habis ni Abi Waqqas, hak tu grammar dia. Abu, Aba, Abi, ni itu sama je. Apa beza Abu Bakar dengan Abi Bakar? Sama, tapi grammar saya, baris bawah dengan baris atas. Okey, dia antara orang yang paling awal, di kalangan yang paling awal menganut Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ahadal mubasysyirina bil jannah, salah seorang ahadal asyar mubasysyirina bil jannah, salah seorang 10 yang Nabi jamin masuk syurga. Yang lain masuk syurga juga, tapi yang Nabi sebut sebenarnya khulafa yang 4, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwan, Talha bin Ubaidillah.
orang yang Nabi SAW sebut. Mereka ni adalah ahli syurga. Fulan fil jannah, fulan fil jannah. Abu Ubaidah. Sa'ad ni, semasa dia masuk Islam awal, ini kita kena belajar makna Islam. Al-wala'u wal-bara'u, kesetiaan dan berlepas diri. Kesetiaan hanya pada Allah dan Rasul, berlepas diri daripada orang yang menentang Allah dan Rasul. Ini perkara yang penting, yang mana apabila Barat menyerang dunia Islam, menyatakan siapa yang mengajar al-wala wal bara, kesetiaan hanya untuk Allah dan Rasul, dan penentangan kepada orang yang menentang Allah dan Rasul, dia teroris, irhabi. Sebab apa? Sebab itu maka diminta, dituntut sukatan-sukatan. Banyak negara dibuang pelajaran ini. Islam okey, setia pada negara tak apa, setia pada kaum tak apa. Jangan ada perkataan setia pada agama. Setia pada agama, setia pada Islam, teroris. Kalau orang lain setia pada agama mereka, itu culture. Culture. We have to respect their culture, their tradition. Kalau kita pergi negara orang, kita kena buat apa yang bukan Islam buat. Alasan, respect their culture. When you in Rome, do as Romans do. Bila kamu duduk di Rome, buat apa yang orang Roman buat. Tapi kalau mereka mari ke dunia Islam, orang Islam kata, you cannot do this in our country. You cannot do this in our country. This is again our belief, our tradition, our religion in public. Kamu tak boleh buat. Ini menentang, mencabar challenge kita. Dia kata ini ganas. Ini tidak bertolak ansur. Ini tidak ada tolerance. Yang tolong kata ni daripada yang bukan Islam, sampailah kuncu-kuncu dia. Tapi kalau orang lain yang buat, oh kita kena hormat culture dia. Ini satu penyakit. Dan siapa yang menegaskan kena stick, ikut, follow the way of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, ini juga satu lagi. Nak mengembalikan kepada zaman jumud. Puak sempit, teroris. Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila dia menganut Islam, dia seorang anak yang sangat setia pada ibu dia. Tuan-tuan kena tahu, orang Arab, mereka ni setia kepada kabilah mereka. Mereka sanggup berperang, bermati-matian kerana kabilah, walaupun mereka tak tahu kenapa kita berperang. Siapa yang membaca sejarah perlumbaan kuda Ghabra dan Dahis dalam kuda Arab, kerana kuda ni berlumba, dua kabilah Arab berperang berpuluh tahun, beribu orang mati. Itu yang mereka kata, wahal ana illa min ghuzayyatin in ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyatun arshudu. Tidaklah aku melainkan seorang daripada puak aku. Jika sekiranya dia sesat, aku sesat. Jika dia di atas petunjuk, aku pun atas petunjuk. Orang Arab sangat fanatik. Kalau nak faham asabiyah, Arab asabiyah.
Tapi bila Nabi SAW hadir dalam masyarakat Arab, baginda buang asabiyah ni. Asabiyah pada puak pun dah kuat. Macam mana kesetiaan kepada ibu bapa? Setia pada ibu bapa. Sanggup mati ke mana ibu bapa. Bila Sa'ad masuk Islam, mak Sa'ad kata, kau kena keluar dari Islam. Dia sangat setia pada ibu dia. Kalau kau tak keluar, agamamu mengajar benda yang baik. Jika kau tak keluar, aku tak akan makan, aku tak akan minum, sehingga aku mati. Dan jika aku mati, orang akan kata bahawasanya engkau ya qatila ummihi, wahai yang membunuh ibunya. Sampai bila-bila nama kau tak akan elok. Dia tak makan. Sebagai family, adik-beradik Sa'ad yang lain terpaksa buka mulut mak dia bagi makan dan minum, sambil berdoa supaya Allah menghukum Sa'ad kerana ikut Muhammad. Sa'ad tengok teruk mak dia lah, sedangkan perasaan dia bercampur. Dia kata, ta'lamin ya ummah, in kana laki mi'atu nafs fa kharajat nafsan ma taraktu dini, in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Wahai ibu, engkau tahu bahawasanya jika engkau ada 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama aku. Ma taraktu dini li syai', aku tidak akan meninggalkan agamaku untuk apa-apa. In syi'ti fakuli, jika kau mau kau boleh makan, jika kau mau kau tak payah makan. Ni bukan cakap anak yang jenis tak dengar cakap mak ni. Dengan serba perasaan yang bercampur, di dalam nak memastikan dia dapat mengikut Nabi SAW. Kerana dalam banyak hal yang mencabar orang, seksa kita, kita boleh sabar. Tapi apabila perasaan kita dipertaruhkan, inilah dalam banyak hal yang menyukarkan orang. Sebab itu sebahagian saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, mereka kadang-kadang sukar menghadapi family mereka. Ada yang tak mau tinggal keluarga dan macam-macam, takut mak dia tahu. Saya tahulah, kita tahu. Tapi itulah membedakan kita dan para sahabat. Harga yang mereka bayar. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada zaman Nabi SAW, ketika Sa'ad tak mau makan ni, sehingga dia kata pada ibu dia, kata dalam riwayat Muslim, Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami berpesan pada insan akan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika mereka berdua bersusah payah untuk menjadikan kamu syirik, litusyrika bi, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika mereka berdua bersusah payah bagi supaya kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, mereka jangan taat mereka. Walaupun Allah kata supaya buat baik, tapi jangan taat mereka. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada aku kamu kembali dan kamu akan diberitahu apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan, agama yang menentukan agama dalam diri kita,
ialah pertarungan-pertarungan yang kita hadapi di antara kepentingan mempertahankan agama dan kepentingan diri kita sendiri. Jika setiap kali ada kepentingan diri kita, kita dahulukan melebihi kepentingan agama, kita tidak lagi belum memenuhi makna mendahulukan Allah dan Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah yang baik. Bila dia panah Nabi SAW, "Ya Sa'ad, armi fidaka abi wa ummi." Wahai Sa'ad, panahlah tebusannya ayah dan ibuku. Nabi ayah dan ibu tak ada, tapi maksud orang Arab, segala-galanya untukmu. Dan Sa'ad adalah merupakan orang yang terlibat dalam peperangan di Iraq, dilantik oleh Qadisiyah, dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam peperangan, orang yang mustajab doanya. Nabi lantik dia pegang negeri, menjadi gaban. Nabi lantik Sayyidina Umar bin Khattab pada zaman dia telah melantik Sa'ad menjadi gubernur Kufah di Iraq. Kufah di Iraq, Amir Kufah di Iraq. Bagus dia. Tapi orang Kufah ni, hadza min tabi'ati ahli ba'dul ahli Iraq qadiman wa hadithan. Tapi nanti orang Iraq marah pula. Ni perangai sebagai orang Iraq dahulu dan sekarang. Dia apa buat komplain pada Sayyidina Umar, kata Sa'ad tak bagus. Dia kata Sa'ad ni semayang pun tak betul. Bayangkan sahabat Nabi ni yang 10 dijamin syurga ni, masa ada Rasulullah dah tak ada lah, zaman pemerintah Umar, buat report against Sa'ad, kata Sa'ad semayang tak betul. Sayyidina Umar sebagai khalifah, itu kehebatan ajaran Islam. Sayyidina Umar tak kata hampa komplain apa, hampa siapa, dia siapa. Yang ni dia tak ada sistem ni. Komplain datang, Sayyidina Umar ambil komplain. Sayyidina Umar tanya Sa'ad, yastakuna annaka la tuhsinu tusalli. Mereka mengadu engkau semayang tak betul. Kata Sa'ad, aku tidak salat melainkan seperti mana salat yang aku lihat pada Rasulullah SAW. Aku memanjangkan 2 rakaat yang awal dan memendekkan 2 rakaat yang akhir pada semayang. Itu jadi isu tengok. Yang tadi rakaat pertama panjang, ni rakaat ketiga pendek pula. Kadang-kadang orang yang bahasa kita, dia dah bangang kan, dia buat komplain ke orang, dia rasa dia pandai kan, dia tak tahu apa. Ada orang mana pernah ada, aku tak dengar pun Nabi buat itu. Hang baca berapa buku yang hang baca? Pi komplain Sa'ad kata semayang tak betul. Pun begitu Sayyidina Umar dah banyak komplain, tak mau pergi serabut Sa'ad. Sayyidina Umar tukar Sa'ad dengan Ammar bin Yasir. Sayyidina Umar hantar pasukan, terkenal Sayyidina Umar hantar pasukan pergi ke masjid-masjid di Kufah, tanya, kaifa amirukum, macam mana dengan amir kamu ni? Semua kata bagus, Masya Allah. Sehinggalah ke masjid Bani Abs. Pergi di masjid itu, Suruhanjaya yang dilantik ni pergi tanya oleh masjid, macam mana dengan amir kamu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bangun satu orang namanya Usamah bin Qatadah. Dia kata kepada orang yang tanya, inna syattana fa inna Sa'dan la yasiru bis sariyah wa la yaqsimu bis sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah.
Jika hang nak tanya kami, boleh yang kami bagi tahu dia ni tak turut berjuang. Kawan buka Qadisiyah Iraq tu dia buka. Dia ni tak berjuang. Wala yaqsimu bisawiyah, tidak membahagikan harta pada rakyat dengan cara yang adil, dengan sama, dengan saksama. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan tak adil di dalam memutuskan hukuman-hukuman di kalangan rakyat. Dia boleh kata dia bangun dalam majlis ketika orang ramai, dia buat kenyataan. Nama dia siapa? Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah. Ini diriwayatkan dalam Sahihain. Saat dengar dia kata, saat kata wallahi la ad'uwan nabi thalath. Demi Allah aku akan doa 3 perkara. Saat doa dia. Yang pertama saat doa, Allahumma in kana abduka hadha. Ya Allah, jika hamba-Mu ini kadziban, pendusta, wa qama riya'an wa sum'atan, dan dia berdiri kerana nak menunjuk, nak bagi orang tahu tentang dia, sehingga dia nak hantam aku. Fa'atil umrahu, panjangkanlah umurnya. Wa'atil faqrahu, panjangkanlah kefakirannya. Wa'arridhu bil fitan, dan dedahkanlah dia kepada segala fitnah. Saat doa pada dia. Rawi hadis ni cerita, rawi riwayat ni cerita, Usamah bin Qatadah ni begitu panjang umurnya, sehingga saqata hajibahu ala ainaihi minal kibari. Bulu mata ni, bulu kening ni turun ke bawah kerana panjang umur. Fakir, miskin yang amat-amat. Wa annahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhun. Dia duk pi mengorat, dah tua-tua duk pi kacau anak-anak dara kok jalan, nak pi raba orang, dah tua-tua siapa nak ada. Fitnah kepada dia, buruk nama dia, hina dia, miskin dia, fakir dia. Bila orang kata ke dia, hang ni teruk betul, dia kata asabatni da'watu Sa'ad, telah menimpa aku doa Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayat-riwayat yang seperti ini memberikan isyarat kepada kita, seseorang yang dizalimi dia boleh doa, sekalipun orang tu Muslim, sekalipun orang tu berdiri dalam masjid. Dan kalau benar, tapi dia saat kata Allahumma in kana abduka hadha kadhiban, ya Allah, jika hamba-Mu ini, dia tak terus doa, dia kait, jika dia buat yang ni dusta, wa qama ria'an wa sum'atan, dan dia berdiri nak menunjuk-nunjuk pada orang, fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu bil fitan, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dedahkanlah dia kepada segala macam fitnah. Sebagai riwayat dia kata, asabatni da'watu rajulin mubarak, telah menimpa aku doa orang yang diberkati. Sebab itu hati-hati dengan doa awliya illah, wali-wali Allah. Hatta bukan wali Allah pun, orang yang kena zalim, al-mazlum, da'watul mazlum, orang doa yang ittaqu da'watul mazlum dalam hadis.
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tak ada di antara dia dan Allah hijab. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Sekalipun dia seorang jahat dia punya hal, tapi kau zalim pada dia, dia doa kena kat kau. Ini adalah doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan rawi hadis kita ni. Biar azan dulu lah, sekejap lagi saya sambung. Bismillah. Kita sambung semula hadis ini. Sa'ad menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadu bihinna dubur as-salat. Nabi telah meminta perlindungan daripada perkara-perkara ini dubur as-salat, di penghujung salat. Di penghujung salat kita telah bagi tahu, pertama sama ada sebelum salam ataupun selepas salam. Cara susunan Al-Hafidh Ibn Hajar ni, cara dia kerana ada bab dah
Dia telah bawa hadis bagi salam ni sebelum ni, kan? Dan juga hadis Mughirah bin Syu'bah yang kita baca sebelum ni juga adalah lafaz selepas dari bagi salam. Seakan-akan, dia tak kata, seakan-akan macam dia nak isyarat bacaan ni selepas daripada bagi salam. Tapi dalam hadis ni dia tak sebut selepas ataupun sebelum. Boleh jadi juga sebahagian ulama menyatakan semua bacaan-bacaan ini lagi tidak ada bukti selepas, maka dia adalah sebelum memberi salam. Maksudnya, selain daripada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, kita juga boleh baca doa ini sebelum memberi salam. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada bakhil. Bakhil ni terjemah kita apa? Kedekut. Kedekut, sebab tu ada haji bakhil. Haji bakhil. Bakhil tu dia ambil, hang ni bakhil betul lah. Bakhil ni bahasa Arab. Bakhil ni ialah orang yang enggan menginfakkan harta dia sekalipun pada tempat yang betul. Dia tak mau. Kita kalau kawan orang yang bakhil cukup tak guna. Dalam riwayat dia, syarrul rijali syuhan halik wa jubnan khaliq. Syuhun halik wa jubnun khaliq. Syuh, terlalu kedekut yang teruk, yang parah. Sikit duit dia hilang, macam haji bakhil habis kan. Dan penakut yang melampau. Orang yang kedekut ni tak guna kita kawan dengan dia. Kedekut ni dia bukan kaitan dengan harta, ada harta tak ada harta. Kadang orang biasa dia tak kedekut, harta tak banyak. Kalau kita kawan dengan dia, dia tak berat nak belanja. Orang yang kalau kita berjalan dengan dia sentiasa dia kira tak belanja, duk kira orang nak belanja. Yang ni memang teruk. Apa-apa duit dia simpan duit dia. Dia tak mau keluar duit dia. Dia duk tunggu kalau makan free. Barang ada di rumah dia, makan dia tak mau keluar, orang mai. Dia simpan kat dia, biar tak boleh makan sampai habis pun. Islam dia balance antara kedekut dan membazir. Membazir dia tak bagi, wala tubazziru tabzira. Dia tak bagi. Kerana membazir, innal mubazirina kanu ikhwani syayatin. Membazir ikhwanu syayatin. Dalam Quran tak ada ikhwanu syayatin illa al-mubazirin. Tak ada. Sebab membazir lahir daripada sifat bongkak. Mazir ni belanja tak tentu tempat. Kerana orang Islam, orang ibadur rahman, apabila dia membelanjakan, dia tidak kedekut, la yusrifu wa la yaqturu wa kana baina dhalika qawam. Bila dia belanja, dia taklah berlebih-lebihan, taklah kedekut, sederhana. Ni beli hak tak tentu kalu, tu membazir. Tapi kedekut apa pun dia tak bagi kita. Kadang-kadang kita berkawan orang kaya, duit banyak, jangan harap cukup kedekut. Kebanyakan orang yang kita lihat tak berapa kaya ni, alhamdulillah tak berapa kedekut. Ramai juga orang yang kita kenal sangat kaya dan sangat kedekut. Dia ajak kita makan, dia kaya, dia harap kita bayar. Tak kisahlah kita bayar aja kan, tapi maksudnya tak bayar lah. Dan orang nak jadi leader, pemimpin, salah satu ciri pemimpin dia membelanjakan. Makan dia belanja, anak buah. Kalau nak supaya orang buat kerja dengan dia tapi kedekut, tak jadi leader, tak usah dia ikut. Ramai orang jadi cuba nak jadi leader, orang pergi ikut dia, minum yang sejuk je lah, makan roti.
Nasi pun dia tak berhenti makan, takut kena belanja orang lain. Padahal duit ni kita belanja, kita ingat lillahi ta'ala lah, kita belanja bagi orang makan, kan? Nabi kata antara Islam yang Islamul khair, Islam apa yang baik? Tut'imut ta'am, an taqra'us salam wa tut'imut ta'am, bagi salam ala man arafta wa man lam ta'rif, wa an tut'imut ta'am, bagi salam kemudian bagi orang makan. Dia kedekut. Nabi tak kedekut, Nabi orang mari bagi. Nabi orang mari bagi. Kita nak buang kedekut ni bukan mudah. Setengah orang ada penyakit kedekut ni tak boleh nak buang. Bila nak belanja orang lain, dia ketang. Nak ketang, dia ingat kedekut ni, dia duk fikir besok dia dah tak ada dah duit ni. Dia tak ada dah duit. Kalau kau belanja ni, besok aku nak, padahal rezeki duk datang macam tu juga. So nak tengok antara khisal, ciri tokoh tu, dia tak kedekut. Kalau kita pergi ikut satu tokoh tu nak minum yang sejuk pun tak, yang ni riah, tak badan, dia tak jadi, kan? Wa a'udzu bika minal jubni, minta jauh daripada jubun, daripada penakut. Ini lagi satu ciri dalam diri yang kita, penyakit yang buruk, bacul. Dalam hidup ni jangan kawan dengan orang penakut. Dia nak main sembang minum kopi boleh lah, kawan tak payah. Dia tak setia, penakut ni. Penakut ni kalau kena time, kena menyatakan penderian, dia belah. Dia tak berani. Orang yang akan hidup dan akan terus hidup ialah orang yang sentiasa menyatakan yang benar apabila dia percaya itu benar. Bukan kerana dia nak cari makan ke apa. Berdiri menegakkan pendiriannya. Dan orang yang bagus menjadi orang kita ialah orang yang sanggup bersama-sama menyatakan apa yang benar yang dia percaya. Tapi kalau orang masa kita kalah dia belah, nampak kita menang baru dia mai, tak payah ambil jadi kawan dan jangan ambil jadi orang dekat. Geng-geng politik mereka ni kadang-kadang ada sana sini fuse depa, kadang-kadang ada masalah banyak. Depa kita akan tengok orang yang penakut tu kadang-kadang bila mai pada hari depa menang depa ambil kerana depa penting apa? Penting orang sokong depa. Tapi kita kalau nak jadi manusia berprinsip, kita manusia yang berprinsip. Mereka yang hidup dengan Nabi, sebab tu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Golongan as-sabiqunal awwalun, golongan sabiqun yang awal mengandung Islam, mereka mempunyai kedudukan yang mulia. Sebab apa? Pada hari orang takut nak masuk Islam, mereka masuk. Kenapa orang-orang dalam peperangan Badar mulia? Pada hari peperangan imbangannya kalah, mereka perang. Kenapa munafik, neraka yang paling bawah, bacul, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka sangka semua suara-suara tu kena pada mereka. Itu munafik. Jangan kawan dengan orang bacul. Orang bacul kadang-kadang masa kita menang, dia punya kipas kita hangit kita, tapi kita tahu hang bacul. Aku tahu rekod hang bacul dulu. Tapi orang yang walaupun sederhana, pada masa kita sukar, dia membela apa yang benar. Bila kita menang, dia hadir sebagai orang yang menyokong yang benar. Dia boleh dijadikan kawan. Bacul, sikap penakut, tak berani menyatakan yang benar, pendirian. Orang bacul ni, anak bini dia tu belum tentu dia bela. Orang kata benda yang salah pada bini dia ke apa, dia tahu salah, dia tak bela. Dia bacul.
Bukan suruh tumbuk orang, tapi kita bukan suruh bergaduh, tapi you bagi tahu. Orang kata satu benda dalam agama, awak hantar abang, tak betul yang dia cerita tu. Tak mau, satgi dia kutuk aku pula. Banyak tu yang penakut dia. Tak mau, satgi dia duk bu aku pula. Bacol. Sebab tu Quran kata fastaqim kama umirt. Berdiri tetap, stand firm. Berdiri tegap di atas apa yang kamu diperintahkan. Leader, kita akan tengok hari dia dipukul gelombang, hari macam-macam, dia stand firm. Sehingga kita akan, sebab tu sejarah tokoh bukan dibaca pada hari dia lawan peristiwa. Kalau baca Nabi pada hari para sahabat pada hari kalah perang Uhud dan stop, habislah. Tapi ia bermula pada hari diseksa Bilal, disiksa para sahabat, terpaksa menyorok dalam perjuangan. Bukan tak penakut berani, itu bukan berarti bodoh. Berani itu bermaksud lawan kepada penakut, itu maksudnya berani menetapkan pendirian. Ada strateginya, tapi bukan bacol. Daripada hari para sahabat dakwah berjalan sehingga hari ia menang. Kita membaca sejarah tokoh, kita selalu membaca, kita tahu Masya Allah tokoh ni menang. Saya baru ni pergi Indonesia, baru balik. Tengok Ahmad Dahlan punya apa? Langgar dia. Hari ni Universiti Ahmad Dahlan lah, Jalan Ahmad Dahlan orang buat. Hari dia mula dakwah dulu, yang dia bagi tahu agama bukan mengikut kiai ataupun agama mesti mengikut apa yang Allah dan Rasul bagi tahu. Hari langgar, hari tempat pondok dia dibakar, dia pun merasa nak belah lah, tengok orang perangai macam ni. Hari dia dihalau, hari orang kata dia kiai kafir. Hari tu kalau kita tengok tak ramai sokong dia. Tapi perjuangan demikian. Tapi kalau dia berhenti pada hari itu, dia tidak menjadi tokoh seperti hari ini. 100 tahun dia telah pergi, nama dia disebut dengan cemerlang. Sebab tu ada orang, sebab tu sebahagian para penulis menulis al-mutasaqitun ala tariqid da'wah. Orang yang gugur di dalam perjalanan dakwah. Sebab apa? Sebahagiannya bacol. Mula semangat, saya nak saya berjuang sunnah. Dengar-dengar orang kata makan wasabi, belah. Tapi jarang lagi lah. Dulu saya dengar orang cerita budak-budak muda yang nak pergi perang dengan Rusia daripada Malaysia. Semangat daripada Malaysia pergi ke Afghanistan zaman dulu ni, masa Rusia duduk masuk Afghanistan. Sampai Afghanistan, orang bagi latihan, suruh tembak. Tembak lah. Tak pernah tembak ni, tembak. Tarik senapang tembak. Tembak aja sataran. Bunyi degung-degung dia tak pernah kan. Habis letak senapang, tanya macam mana? Nak balik Takut. Saya pernah cerita kawan saya, dia cerita kami keberanian dia. Dia kata, aku dulu muda-muda berani. Aku dulu-dulu dia cukup berani. Ada gangster nak lawan aku. 20 orang tunggu aku. Parang, golok, kapak semua. Ajak aku pergi lawan, aku pergi. Aku kayuh basikal, aku pergi kat kepala gangster tu. Tangan kosong aku pergi. Aku pergi dekat dia. Sampai dekat dia, dia tumbuk aku jatuh. Aku bangkit, aku ambil basikal, aku balik. Kalau setakat tu tak payah kawan. Berikutnya dalam doa ni yang disuruh, saat sentiasa suruh anak-anak dia minta, kerana Nabi minta, wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Aku minta jauh daripada
dikembalikan kepada umur yang arzalil umur ni, umur yang radi, umur yang dalam satu arzal ni, dia adalah satu tempoh, satu bahagian yang buruk dalam satu benda tu. Umur kita ni, bila kita minta jauh daripada tua, dalam umur yang tua lah, tua sampai tak tahu, minta jauh kita ni sampai the stage of the age, the worst stage of the age, senility, sampai peringkat yang kita ni nyanyuk. Doa ni minta jauh. Bukan tak bagus panjang umur, bagus kalau ibadat kita ingat, kita mai. Tapi kalau panjang umur sampai nyanyuk, anak cucu pun tak kenal, tandas pun tak boleh nak pi, tak tahu, buang air mata-rata, dia jadi beban pada orang lain. Mula orang cakap elok-elok, lama-lama orang tak hormat kita. Kita minta Allah jauh, biar Allah matikan kita sebelum pergi pada umur tu. Ataupun kalau tua pun tua yang tak nyanyuk. Na'udzubillah, kadang-kadang Allah uji sebagian orang, dia nyanyuk cepat. Nyanyuk. Tak kenal. Kita kena minta ni doa ni. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku minta daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku minta jauh daripada azab kubur. Ini adalah yang itu telah kita syarahkan dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dalam ini. Doa ni kata Sa'ad, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa baca di dalam solat. Bila habis solat, sama ada sebelum daripada salam, qabla salam atau ba'da salam. Di dalam hadis yang lain yang kita baca dulu, Nabi sebelum memberi salam tu, Nabi kata, summa yatakhayyaru minad du'ai ma a'jabuhu ilaihi. Kemudian dia pilihlah mana-mana doa yang dia suka, yang dia rasa ni dia minta. Banyak doa dalam Quran yang menarik, yang baik-baik, yang kita suka, kita doa. Kita boleh pilih sebelum bagi salam. Doa ni kita baca kerana Nabi baca. Dan juga doa-doa yang lain, misalnya saya sebut tu, Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku mendirikan salat, dan zuriat keturunan aku juga mendirikan salat. Nabi Ibrahim minta, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan terimalah doa. Pendek ya Nabi, kita minta. Jadi kita selalu minta. Hatta pelajar-pelajar hari itu saya sebut, kalau dia selalu minta, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Make ease, supaya Allah jadikan senang urusan kita. Wahlul 'uqdatan min lisani, supaya dibukakan, kita terang kat orang faham. Yafqahu qawli, orang faham. Ada orang dia belajar agama, dia pun mungkin tak apa faham, orang dia nak terang pun tak faham tak ni, aku tak faham ya. Ataupun lain yang dia agama kata, lain yang dia pergi terang. Minta pada Allah sentiasa. Allah lapangkan dada, mudah untuk kita menghafaz, mudah untuk kita faqih, mudah urusan kita. Kalau setiap kali salat kita minta, Allah tak memungkiri janji, dia akan memberi pada kita. Bukan soal belajar saja. Mudawamata biha bil ad'iyati an-nabawiyyah wal qur'aniyah muhimmah jiddan. Ni pelajar-pelajar supaya mustajab. Setiap orang yang duk minta satu benda dalam sembahyang, Aisyah minta, maghrib tadi minta, sebelum bagi salam minta, InsyaAllah dia mesti dengan izin Allah akan melihat kemustajaban. Allah la yukhliful mi'ad, tak pernah memungkiri janji, dia akan melihat. Doa mudah-mudahan.
Allah terima doa kita insya-Allah. Sebagian orang Allah lapangkan hidup dia, lapangkan rezeki, lapangkan, berikan kedudukan darjat kepadanya. Kan? Ada haibah, ada nilai pada dirinya, ada pimpinan pada perkataannya. Tak mesti dia tokoh, orang biasa Allah bagi pada dia. Tapi kalau Allah tak bagi, kadang-kadang usia sampai dah tua, perangai macam dengan budak-budak, kita nak bersembang pun segan dengan dia. Saya tengok satu sekali saya pergi ke apa? Ke airport. Mana tak tahulah. Orang tua mana duduk. Sembang kemah. Saya duduk dengar. Saya lalu dia panggil saya tak pi ya. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Bila orang jahil bercakap, dia sembang kemah, cerita tak rebah. Kadang-kadang sampai ketua bawa tabiat macam tu. Lebih tua patut humble, lebih hikmah. Orang tengok, orang ni first kita jumpa dia sembang kita 5-6 perkataan, kita tahu dia ni mangkap misalnya kan. Dia ni karut. Orang, sebab tu saya selalu sebut juga pada diri saya dan tuan-tuan kita semualah, doa kepada Allah. Agama ni dia ajar kita jadi orang yang noble man, jadi orang yang terhormat. Banyak cara, kita bukan semua orang kaya, dia tak jadi kaya. Nabi orang yang mulia, sahabat orang mulia. Banyak cara. Dulu, orang dulu-dulu, anak-anak raja dulu, mereka hantar anak-anak mereka pergi kepada istana lain untuk belajar etika macam mana nak jadi raja. Sebab itu ada bahasa-bahasa istana, bahasa-bahasa raja, bahasa-bahasa yang elok. Bahasa negarawan, bila orang tu jadi Perdana Menteri, dia kena bahasa elok, bukan bahasa wewengan yang cakap entah apa-apa. Menteri juga. Kita hendaklah ajar anak-anak kita bercakap dengan bahasa yang elok. Bahasa yang, bukan saya kata, bahasa yang agak tinggi dari, bukan nak cakap, bahasa yang elok. Bukan bahasa yang kadang-kadang, sebab tu orang bahasa elok macam mana? Orang kata pergi buang air. Pergi buang air besar, pergi buang air kecil. Bukan tak ada perkataan lain, tapi itu bahasa yang terhormat. Kita main dengan kadang-kadang sebab tu badui, bila dia main, dia badui lah. Agama bukan buang, tak buang mereka. Tapi kalau kita nak jadi badui lah. Tapi kalau nak jadi tinggi, sekarang ni lepas sebut apa, madani ke apa, ini istilah je lah kan. Tapi dia kena ada nilai lah, nilai bahasanya. Di parlimen patutnya ia menggambarkan manusia-manusia yang berbahasa dengan baik. Kerana cara pemilihan perkataan, memperkatakan tentang undang-undang, cara berucap, cara mereka bertutur, membalas ucapan, memperlihatkan tentang tingginya. They supposed to be civilized people. Mereka kena jadi manusia yang bertamadun. Tapi kita tengok parlimen teruk. Kadang-kadang dulu elok cakap di dewan yang mulia ini semua, saat lagi dia main, weh hang apa, tak ada nilai. Budak-budak tengok pun tak boleh nak tiru. Tapi kita, sebab tu kalau mak bapak dalam family cakap bahasa elok, anak-anak akan cakap bahasa yang elok, bahasa yang terpilih. Tak ada keluar perkataan yang pelik-pelik. Mungkin sebahagian anak-anak orang tak tahu nak mencarut. Dia tak pernah dengar mak pak dia mencarut. Dia belajar mencarut tu di sekolah, mungkin jumpa kawan. Sebab latih supaya kita sentiasa memilih perkataan yang bagus. Tak apalah perkataan melawak lebih kurang, tapi orang tak melawak. Orang kalau melawak mencarut, pelik. Latah je mencarut, heran. Artinya perkataan tu duduk dalam otak dia. Terkejut je mencarut.
Ubah. Apa ni soalan? Saya baca hak ni dulu ya. Saya Hasuza Hashim minta mufti doa sihat daripada stroke. Kita doa Allahumma shfi akhana, Allahumma shfi shifaan ajilan. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami ini dengan kesembuhan yang cepat, kesembuhan yang menghilangkan dia daripada segala penyakit. Amin. Boleh tak berkawan dengan jin? Kawan-kawan ramai lagi. Pakai hak ini dulu. Ada ni pun ramai berkawan. Yang lebih kawan dengan jin. Jemur kot tengok kawan dengan orang. Ini semua silap-silap cara akan mendedahkan manusia pada kerosakan. Bukan saya kata boleh tak boleh, tapi apa dia? Kenapa? Apa you nak kawan? Macam mana you tahu dia jujur tak jujur? Macam mana you tahu nanti kita terpercaya benda-benda yang tak benar yang dia bagi tahu? Melainkan dengan setakat orang dia tahu jin, dia bercakap dengan jin. Kawan ni apa maksud dia nak kawan? Quran sebut tentang kanu rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Adalah lelaki-lelaki daripada manusia, insan, meminta pertolongan daripada lelaki-lelaki daripada jin, maka menambahkan bagi mereka itu kebongkakan, kesesatan, kesombongan, rahaqa. Kalau dia tu boleh, Allah takdirkan, ada orang memang dia boleh bercakap, dia boleh berbicara. Setakat tu tak apa, tapi tak apa, aku apa-apa pun kau tanya jin ni macam mana, dia merepek lah. Setakat dia mungkin ambil satu maklumat, dia pertimbangkan, dia nilai, dia tidak pegang benda-benda yang kalau dia ada maklumat di kalangan jin umpamanya, tapi dia tak melanggar syarak, tak adalah dia percaya benda yang bukan-bukan, sekadar dia tahu, taklah dia memfitnah orang, menuduh orang. Itu ada di kalangan, hatta daripada kalangan riwayat-riwayat dahulu salaf pun ada yang orang jin ni memberitahu berita yang benar sekadar tu, tapi dia taklah jadi mana-mana pun berkawan dengan jin macam Simbad no? Selain Hasan dan Husain, siapa lagi cucu Nabi yang lain? Nabi ada anak nama Fatimah, yang semua kita tahu. Fatimah ada Hasan dan Husain. Al-Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Al-Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, Hasan pernah jadi khalifah sekejap dan menyerah pada tahun Amal Jamaah. Dan Al-Husain seperti mana yang kita tahu, sehingga dia telah terbunuh di Karbala. Yakni kedua-duanya cucu Nabi ini. Ada juga daripada Fatimah anak dia nama Muhsin dengan Ali. Ada juga nama anak Fatimah dengan Ali yang nama Zainab, dan ada yang nama Ummu Kalthum, cucu Nabi. Tapi semua yang ni meninggal semasa masih kecil. Dalam hadis yang kita baca yang Nabi dukung cucu tu, kan, itu cucu Nabi daripada Zainab, daripada Abi As, menantu Zainab binti Rasulullah, yang tu nama Umamah binti Abi As, tu pun cucu Nabi ya. Itu besar. Seorang lagi nama dia Ali, daripada anak Zainab juga, meninggal masa kecil. Sebayang riwayat kata 6 bulan, kalau tak silap saya, dia meninggal. Uthman, dia juga menantu Nabi. Dia kahwin dengan anak Nabi nama Ruqayyah. Dengan Ruqayyah ada cucu seorang, ada anak, nama dia Abdullah, juga meninggal semasa kecil. Ini senarai cucu-cucu Nabi lah yang saya ingat.
Panjang ni soalan ni. Mohon mufti keluarkan arahan pada penceramah untuk buat persediaan setiap kuliah. Ramai penceramah terlalu banyak guna masa untuk mukadimah sehingga tak sempat baca tajuk. Saya baca tajuk habis apa? Kita memang arahkan. Bukan semua orang. Kadang-kadang sebagai orang ni dia tak study apa, dia pergi kelas mengajar. Lepas tu dia sembang isu semasa tu, isu semasa ni, dia cerita habis. Tak ada apa ilmu yang orang boleh dapat. Kemudian kalau dia hurai hadis, tidak menurut huraian ahlul alam. Ini kalau ada tahu macam tu, bagi rakaman, kita boleh bagi dia berehat untuk bercuti-cuti Malaysia. Minta mereka supaya bagi sesi soal jawab. Soal jawab terpulang pada penceramah. Kita tak boleh semua bagi. Sekali hampa tanya, dia jawab lain, kacau pula. Hari ni Datuk nampak muda. Selama ni saya memang tua lah. Ada satu soalan nak tanya. Apa perbezaan antara menyambut Maulidur Rasul dengan Zikrul Rasul? Yang mana dianggap sebagai bid'ah, yang mana dianggap sunnah? Kita, kalau orang tu maulidin Nabi SAW, bila sampai 12 Rabiul Awal, mereka buat ceramah, mengingati Rasulullah. Tak ada masalah apa. Ceramah. Kita juga buat ceramah. Kita lalu kawasan Badar, kita cerita tentang Badar. Kita lalu kawasan Uhud, kita cerita tentang Uhud. Lalu tarikh-tarikh yang berkaitan, kita cerita. Lalu bulan Ramadan, kita cerita bulan Ramadan. Lalu musim haji, walaupun kita tak pergi haji, di sini kita cerita tentang ibadat haji. Tak ada apa. Zikrul Rasul, kita mengingati Rasul. Itu maksud dia. Tapi kalau ada upacara khas, zikir khas, solat khas, apa khas, bacaan-bacaan khas, sempena maulid, yang ni tak ada. Tapi kalau dia sebut pada hari kelahiran Nabi, dia bergembira dengan Rasulullah lahir, tak ada kegembiraan. Wajib kita bergembira. Cumanya seperti mana yang saya sebut, ahli sejarah itu berbeza dengan tarikh itu. Tapi kelahiran itu, maulid itu sendiri tarikh kegembiraan. Cuma kita kena tahu 12 Rabiul Awal juga tarikh kewafatan. Jadi kita sebut Zikrul Rasul. Program kita bukan satu ibadah khusus, tapi lebih kepada memberikan education, memberikan ilmu, cerita tentang di perlis ni. Masuk Rabiul Awal lah, kita mula cerita sejarah Rabiul Awal di sudut apa yang berlaku. Nabi sakit, Nabi wafat, Nabi dilahirkan, supaya dia menjadi tajuk ilmiah. Bukan berimpun 12 Rabiul Awal saja untuk main gendang ke apa. Tak. Kita menganggap tidak ada satu ibadah khusus yang Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas sayang Nabi, Abu Bakar sayang Nabi. Mereka tak ada buat apa upacara khusus. Dia ingat Nabi dah? Ingat. Kita pun ingat Nabi SAW, dan kita buat hal yang mudah-mudahan kita meniru cara mereka. Sewaktu solat jemaah, mana yang afdal, rapatkan sah atau iftirash? Sudah banyak saya jumpa tabiat jemaah terutama yang tua, mereka akan simpan sejengkal belah sisi kiri untuk duduk sengit. Kalau suruh rapat, mau kena jerkah nanti. Oh, hak Hogan tak boleh lah main masjid. Ni rapat saf, dia tak ada masalah. Apabila dia bukan iftirash, itu tawarruk dia panggil. Tawarruk, yang ni kita duduk tawarruk, kita duduk di atas punggung kiri kita. Itu kalau kita duduk pun tak akan menyebabkan ruang yang banyak. Tak ada. Melainkan kalau mungkin, kalau apatah lagi kalau semua duduk tawarruk, sama ya.
Melainkan ada yang iftirash, ada yang tawarruk, mungkin sedikit ada masalah. Melainkan kita tengok orang tua sebelah kita tu, kita pula badan cukup besar, sekali kita tawarruk dia tumbang. Jadi kita tak tawarruk lah, kita kekal iftirash. Nak mengelakkan pakcik kita tu tumbang. Tapi kalau biasa, dalam keadaan biasa, tawarruk tidak akan mengganggu orang yang sebelah kita. Adakah hadis yang rawinya dhaif tapi boleh dipakai di dalam keadaan-keadaan tertentu? Dan hadis yang rawinya sahih tapi tak boleh dipakai dalam keadaan tertentu. Ini bab yang panjang. Bab yang panjang tentang hadis itu sendiri. Cuma saya nak sebut tentang rawi. Ada rawi yang dia dikelihatan lemah. Bukan lemah, tak cukup kuat. Tetapi dia dipakai di dalam keadaan tertentu dia kuat. Saya nak faham. Macam ni. Kata-kata kita ada satu orang yang dia ni ada 10 orang rawi, 10 orang pelajar. Pelajar ni belajar macam-macam pelajaran. Pertukangan, buat besi, buat ni semua belajar. Seorang ni dia lembab sikit, dan seni pun lembab sikit. Tetapi dia ni dalam kayu, mak pak dia buat kayu. Walaupun dia kayu, daripada kecil dia duduk tengok kayu tu dan dia tahu banyak tentang kayu ni. Walaupun bab lain dia slow, tapi bab kayu kita boleh tanya dia. Tuan-tuan faham tak? Sebab apa? Sebab dia pandai. Walaupun dari segi otak dia, IQ dia tak setinggi yang lain, tapi bab kayu ni susah sikit sebab dia yang tu yang memang dia pandai. Daripada kecil mak bapak dia duduk situ. Tuan-tuan faham maksud saya? Kadang-kadang ada orang yang dari segi cerdik korang, tapi oleh kerana benda tu dia terlalu biasa, walaupun cerdik dia korang, dia pandai pada hak lain dalam bidang tu. Ada rawi, ni dengar elok-elok, hak mana tak nak mampu faham, dia buat-buat faham. Ni yang talabatul quiz bil hadis. Ada rawi seperti Hammad bin Salamah bin Dinar al-Basri. Rawi ni dia thiqah lahu awham. Dipercayai tetapi bagi dia ada awham. Awham ni dia kadang keliru. Rawi-rawi yang keliru ni kadang-kadang macam Bukhari pun dia skip dia apa ni. Cumanya Hammad bin Salamah bin Dinar al-Basri. Dengar ni, apa lah nama tu. Dia anak murid yang rapat sangat dengan Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani ialah anak murid Anas bin Malik. Dan dia rapat dengan Humaid al-Tawil, juga anak murid Anas bin Malik. Oleh kerana dia selalu dengan Thabit al-Bunani, menyebabkan ulama-ulama hadis kata asbatun nas fi Thabit, kata Ibn Hajar di dalam Taqrib. Dia adalah orang yang paling kuat di dalam Thabit al-Bunani. Walaupun kalau kita pergi baca komen orang, status dia tu, macam kita kata status, dia punya kualiti dia tu, saduq lahu awham, siqah lahu awham. Dia adalah satu orang yang dipercayai tapi ada kekeliruan. Kekeliruan tu maksud dia ada keliru. Dhabit tak kuat lah. Tapi di dalam Anas, di dalam Sabit, dia kuat. Lebih pada orang lain yang lebih kuat pada dia. Ni ahli hadis saja tahu. Ni bab ilal. Saya buat contoh lain. Ada hadis umpamanya, kita baca hadis dalam mazhab Hanafi dan juga Imam Syafi'i, ini kaul dia yang kaul jadid, kaul dia yang baru. Bila baca
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin perlahan. Pasal apa amin perlahan? Kerana rawi hadis yang hebat, Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah ibn Hajjaj, dia telah meriwayatkan daripada Hammad bin Kuhail. Dia riwayatkan daripada Salamah bin Kuhail. Dia riwayatkan daripada Salamah bin Kuhail, dia kata Nabi bila baca waladdallin amin khafadha sautahu, Nabi memperlahankan suara dia. Itu Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah ni tak boleh challenge, hebat, siqah. Tetapi rawi lain, Sufyan al-Thawri dan Muhammad bin Salamah, riwayat dua orang ni daripada Salamah bin Kuhail. Salamah bin Kuhail, waladdallin amin, dia tak kata memperlahankan suaranya, madda sautahu, yakni memanjangkan suaranya. Dalam riwayat ni rafa'a sautahu, mengangkat suara dia. Beza. Walaupun rawi ni kuat, yang ni pun kuat juga, yang ni sangat kuat, kita kata dalam bab ni Syu'bah ibn Hajjaj dilihat di sisi ulama-ulama hadis yang kata, yang kita doa amal waladdallin amin, yang ni kita pegang yang Sufyan dan Muhammad bin Salamah. Walaupun dari segi sanad Syu'bah bin Hajjaj daripada Salamah bin Kuhail menunjuk, dia kata khafat, tapi kita tak pegang. Dari segi sanad tu sahih, sanad tu otentik, maksudnya rawinya semua okey. Habis itu macam mana berbeza? Kita tak mungkin Hajjaj keliru, tersalah. Boleh salah ke? Dia hebat. Kata Imam Muslim, sehebat mana pun seorang hafiz, kadang-kala berlaku salah, silap. Kerana itu biasa, siapa pun silap. Kalau orang duk tunggu, dia tunggu tang mana dia tu silap, kita nak ambil hak tersilap. Jumpa suruh hang 30 kali silap, kan? Pasal dia bashar. Wallahu ta'ala alam. Panjang hari ni. Esok minggu depan tak pula. Boleh tak penceramah jangan panjang sangat? Sini tak apa, ni mai memang nak mengaji. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Buat sementara ni, akhirnya pesanan saya tadi, kawanlah dengan kawan-kawan kita ni dulu. Tak usah kawan dengan jin lagi, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.